Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh. Dan Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat Bangladesh sempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 10 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 1 kes berada dalam kategori 5. Dalam tempoh 24 jam lalu, 2 kes disahkan telah meninggal dunia dengan 1 kes daripadanya dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai sidang media Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 774 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 130,611 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 671 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 103 adalah dari hasil 1,238 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 2,344 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 122,905 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 7,504 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 3.3%. Dalam pada itu, 133 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala seramai 7,371 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Mengambil kira situasi COVID-19 yang pada masa ini semakin terkawal di mana keramaian pesakit yang dirawat di pusat pengasingan terus berkurangan dan berada pada jumlah yang rendah, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai penutupan beberapa pusat pengasingan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan penutupan beberapa pusat pengasingan iaitu COVID Holding Area Blight ataupun CHABEL pada 1 April 2022 dan COVID Holding Area Mahat ataupun CHAM pada 1 Mei 2022. Dalam pada itu, hanya Pusat Pengasingan Kebangsaan NIC akan beroperasi sebagai penempatan pesakit-pesakit COVID-19. Manakala COVID Holding Area Tutong ataupun CHAT, iaitu bangunan Sekolah Menengah Sufri Bolkiah, Tutong, dan COVID Isolation Center CIC, iaitu bangunan program Khidmat Bakti Negara ataupun PKBN Temburong, akan terus dijadikan sebagai tempat persediaan jika jumlah kes COVID-19 meningkat semula. Dengan penutupan pusat-pusat pengasingan ini, jumlah katil yang dihaskan untuk rawatan kes-kes COVID-19 juga turut berkurang. Oleh itu, kapasiti pusat-pusat pengasingan akan berkurang dari 1,846 katil pada masa ini kepada 1,098 pada 1 Mei 2022. Dengan yang demikian, pengiraan kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate berkemungkinan akan menunjukkan peningkatan ketara mulai tarikh-tarikh berkenaan nanti. Sehingga 25 Mac, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 60.6% dari keseluruhan penduduk negara ini. Sementara itu, mengenai vaksinasi bagi kanak-kanak
berumur 5 hingga 11 tahun, Kementerian Kesihatan akan mengadakan satu media khas mengenainya dalam masa terdekat. Pada sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan pelanjutan fasa awal endemik. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzaddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Waddin, Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 dengan ini memaklumkan bahawa fasa awal endemik, early endemic phase, di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 akan dilanjutkan sehingga hari Jumaat 15 hari bulan April 2022. Walau bagaimanapun, sekatan pergerakan yang dilaksanakan semasa operasi peralihan, iaitu arahan untuk berada di rumah atau kediaman masing-masing dari jam 12.30 malam sehingga 4 pagi, adalah dengan ini tidak lagi dilanjutkan bermula hari Jumaat 1 hari bulan April 2022. Ini bermakna operasi peralihan atau operasi pulih akan ditamatkan setelah 6 bulan Negara Brunei Darussalam mula melaksanakannya sejak 1 hari bulan Oktober 2021. Dalam sama-sama mendukung hasrat kerajaan dan menghulurkan bantuan selama operasi peralihan dilaksanakan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua agensi kerajaan, khasnya agensi-agensi penguatkuasaan keselamatan dan swasta, persatuan-persatuan bukan kerajaan, sukarelawan dan orang ramai atas sokongan dan kerjasama mereka. Pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Pertuan Negara Brunei Darussalam akan terus membuat pemantauan terhadap situasi terkini jangkitan COVID-19 serta akan melakukan sedaya upaya bagi memastikan langkah-langkah yang bersesuaian dibuat bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini. Sekali lagi, orang ramai adalah diingatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard operating procedures (SOPs) dan protokol kesihatan seperti menjaga penjarakan fizikal, memastikan jumlah kapasiti yang dihadkan, memakai sungkup muka, menjaga kebersihan, menggunakan aplikasi BruHealth secara mandatory, malah penggunaan ART adalah digalakkan sebelum memasuki premis-premis. Taman Terapeutik Jabatan Perkhidmatan Psikiatri Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha direka khusus memenuhi keperluan fizikal, psikologi dan sosial pesakit dengan menggabungkan prinsip reka bentuk yang diperolehi daripada bukti saintifik. Perasmian taman berkenaan di Kampung Kiarong berlangsung pagi tadi yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Inisiatif seumpamanya bertujuan membantu dan memberi manfaat terhadap pemulihan pesakit dan rehabilitasi jangka panjang. Pada majlis ini, Menteri Kesihatan juga menyampaikan sijil penghargaan kepada para penaja yang telah menyumbang kepada pembinaan taman ini. Taman terapeutik ini dibina menggunakan dana yang dikumpul daripada Mental Health Awareness Virtual Fundraising Run yang dianjurkan sepanjang bulan Disember 2020. Kajian menunjukkan terdapat banyak kelebihan daripada minat yang aktif dan berterusan dalam berkebun, termasuk meningkatkan kesihatan mental
antaranya mengurangkan perasaan kesunyian atau pengasingan dan meningkatkan kesihatan fizikal melalui senaman dan pergerakan. Konvensyen Pemimpin Sekolah kali keempat tahun 2022 dianjurkan untuk meningkatkan kepimpinan instruksional dan profesional para pemimpin sekolah. Dianjurkan bersama Jabatan Pengurusan Pendidik dan Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan itu. Konvensyen berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan yang berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Dengan tema Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti, konvensyen memfokuskan kepada subtema Kewarganegaraan Digital. Majlis diselajurkan dengan penyampaian pelantikan para pemimpin sekolah baru dan insentif sekolah bagi sekolah-sekolah kerajaan yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan awam pada tahun 2021. Oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Raji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Bengkel Kewarganegaraan Digital memberi kefahaman kepada para peserta tentang kewarganegaraan digital serta usaha menyokong ke arah kesejahteraan digital dalam kalangan komuniti sekolah. Melalui perbincangan yang mendalam dan penyelidikan pelbagai kajian bagi kes-kes yang relevan, para pemimpin sekolah dapat mengenal pasti komponen kewarganegaraan digital dalam pembelajaran. Digitalisation ini dapat membantu menjurus kepada ke arah penggunaan ICT yang lebih baik dengan adanya prinsip dan juga rules yang sempurna. Penambahan ilmu dan juga kira approaches macam mana menambah baik sekolah lah. Memandangkan masa ni depending on online learning. Kebanyakan pelajar adalah masa ini menjalankan pembelajaran diorang secara atas talian, dalam talian. So disebabkan ini penggunaan teknologi itu adalah sangat penting. Beberapa orang yang terlibat dalam kejadian banjir di daerah Temburong pada 5 Mac lalu dan kebakaran rumah di daerah Tutong pada 16 Mac lalu menerima bantuan kewangan kerajaan melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Majlis penyerahan diadakan secara berasingan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Pusat Bahagia Tutong. Di sebelah pagi Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyerahkan bantuan kepada 3 orang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir di Kampung Puni, daerah Temburong. Sementara di sebelah petang, bantuan diserahkan kepada seorang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di Kampung Kandang, Sengkarai, Tutong. Majlis juga diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah bagi mangsa yang terkorban. Dalam dunia yang banyak dipengaruhi perkembangan teknologi infokomunikasi pada masa ini, penggunaan aplikasi pemetaan membolehkan perkongsian maklumat yang lebih efisien, terperinci dan tepat. Berucap semasa seminar pembangunan profesional berterusan CPD pagi tadi sempena Hari Juru Ukur Sedunia 2022, Timbalan Menteri Pembangunan menjelaskan dengan perkembangan teknologi infokomunikasi yang pesat dan canggih, cara dan budaya kerja banyak dipengaruhi teknologi terkini melalui pelbagai platform. Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin seterusnya berharap demi untuk menambah baik perkhidmatan yang diberikan, usaha-usaha pembaikan akan berhasil dengan mengatasi kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti di samping meningkatkan lagi tahap perkhidmatan jabatan kepada orang ramai. 3 kertas kerja teknikal dibentangkan yang antara lain memfokuskan mengenai potensi penggunaan satelit altimetri bagi kajian paras laut di negara ini.
analisis perbezaan ketinggian ortometrik di antara purata paras laut dan sistem satelit navigasi global GNSS. Seminar diadakan di Kementerian Pembangunan. Mahasiswa Diploma Perguruan Agama Lepasan Ijazah Pengajaran Bahasa Arab Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB petang tadi menganjurkan program Arab Amazing secara maya. Program yang diadakan sempena bulan Syaban dan bulan Bahasa Arab itu dirasmikan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan Rais Kupu SB. 10 pelajar Sanah 7 dari Setem Sekolah Arab menyertai program tersebut yang antara lain bertujuan untuk mengasah kemahiran pelajar untuk berbahasa Arab. Setelah berdepan dengan pelbagai cabaran sejak beberapa bulan lalu disebabkan oleh kekurangan bekalan sapi dari Australia dan meningkatnya kos pengimportan, syarikat PDS Batu Sendirian Berhan PDS pagi tadi menerima penghantaran pertama bekalan tahun ini. PDS telah mengimport dan menerima bekalan sapi yang mencukupi bagi bulan Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri nanti. Meskipun beberapa penyelesaian alternatif telah diambil sebelum ini, beberapa cabaran dari segi logistik dan ketersediaan sumber yang terhan menjadikannya sukar mendapatkan jumlah sapi dalam tempoh masa yang ditetapkan. PDS juga membuat semua perancangan yang diperlukan untuk menampung keperluan tambahan bagi Hari Raya Aidiladha. Dengan sokongan berterusan pihak-pihak berkuasa yang berkaitan dan pihak-pihak berkepentingan dalam industri ini, PDS akan terus memainkan peranannya dalam mengimport bilangan ternakan yang mencukupi untuk memenuhi penggunaan tempatan. Bekalan stok darah pada masa ini di tahap sangat rendah. Sebahagian itu, Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha dan tabung darah ke Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait sangat memerlukan pendermaan bagi semua jenis darah dengan segera. Untuk menderma darah, orang ramai boleh berkunjung ke Pusat Pendermaan Darah atau tabung-tabung darah berdekatan. Bagi mereka yang ingin mengunjungi Pusat Pendermaan Darah, tempahan slot melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Orang ramai juga boleh menderma darah dalam kempen-kempen derma darah bergerak. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah atau email kepada bloodbank@moh.gov.bn dan ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.ripas. Seorang pekerja warga negara Bangladesh dilaporkan lari daripada majikan. Muhammad Nazrul Islam berusia 28 tahun memiliki nombor pasport BP 0287-571. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Bandar Seri Begawan, Daerah Polis Brunei dan Muara di talian 224-2334 atau 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan.